Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Hari ini saya nak sentuh pasal isu yang kerajaan baru-baru ni syaratkan, iaitu syarat 51% pemilikan ekuiti Bumiputera dalam syarikat logistik. Okey. Kerajaan tangguhkan syarat ni sementara. Tapi saya nak bagi pandangan saya lah mengenai syarat ini, apa yang tidak adil dalam syarat sebegini. Okey, yang pertama, kalau kita nak tengok satu perkara tu adil atau tidak, kita kena letakkan diri kita dalam situasi itu untuk mengetahui. Kalau kita rasa keadaan tu berlaku kepada kita, kita rasa tidak adil, maka benda tu tidak adil lah untuk orang lain. Apabila keadaan yang sama, kejadian yang sama, syarat yang sama dikenakan kepada orang lain, itu tidak adil lah. Okey. Syarat pemilikan 51% ni, okey, mekanisme dia macam mana kita kalau kita kaji. Kerajaan mengugut wajib kena ada share saham yang Bumiputera dalam syarikat itu 51% untuk renew balik lesen syarikat itu. Kalau tidak, kerajaan tak akan bagi lesen. Dengan tu syarikat non-bumi maksudnya syarikat India, China dan kategori orang lain lah. Itu maksud syarikat non-bumi. So semua syarikat tu katakan mereka tak ada partnership dengan seseorang Bumiputera. Jadi kerajaan paksa mereka wajib kena ada share Bumiputera 51% dalam syarikat mereka. Kemungkinan syarikat sebelum tu tak ada Bumiputera langsung. Kalau tidak, kerajaan ugut tak boleh bagi lesen. Okey. Jadi syarikat non-bumi itu, kalau mereka nak meneruskan perniagaan mereka, suka tak suka kena ambil satu Bumiputera masuk dalam syarikat mereka. Okey. Kalau kita terbalikkan keadaan itu, kalau seorang India ke China ke, dia tengok satu perniagaan Melayu yang sedang dibuat oleh seorang Melayu ataupun Bumiputera yang lain, dia tengok bisnes tu maju, tiba-tiba dia masuk dalam syarikat tu, bagi saya 51% share dalam syarikat ni. Kalau tidak, awak tidak akan diberi lesen. Setuju ke Melayu kalau kejadian yang sama berlaku kepada mereka? Mesti mereka akan rasa cukup tidak adil kan? Pasal perniagaan mereka yang berusaha dan memajukan perniagaan tu, tiba-tiba lepas perniagaan tu maju, orang lain pula nak jadi bos kepada company itu. Okey? 51% maksudnya mereka yang memegang share yang banyak, saham yang besar dalam syarikat tu. Dengan maksud tu mereka lah bos. Betul? Jadi setuju ke kita usaha satu syarikat, orang lain pula jadi bos tiba-tiba? Itulah kerajaan penyamun ini, dia sanggup buat benda-benda ni untuk memancing undi. Itu saja. Okey? Jadi orang-orang yang berpendapat sebagai kerajaan cuba bantu Bumiputera tu, fikirlah sendiri benda tu adil atau tidak. Kalau benda sama yang jadi kepada Bumiputera ataupun Melayu, awak tak akan setuju kan? Orang lain tiba-tiba jadi bos kepada syarikat awak, berusaha dan memajukan. Betul? Samalah. Nak bantu, nak majukan Bumiputera dengan usaha sendirilah. Awak punya syarikat, awak tubuh, awak majukan, semua usaha awak buat. Jangan cekik darah usaha orang lain.
Okey, faham? So ini semua tidak adil. Kalau kerajaan bagi pun sepatutnya, okey, kalau orang Bumiputera ada hati yang baik, mereka kena suarakan. Kerajaan jangan bertindak secara tidak adil. Okey, kami boleh usahakan syarikat kami sendiri. Tak perlu cekik darah orang lain. Bumiputera kena suarakan. Pasal kerajaan ni dia ada agenda lain. Dia nak memancing undi. Kononnya dia bantu Bumiputera. Sebenarnya dia tidak bantu. Dia tiada apa-apa niat untuk bantu Bumiputera ataupun Melayu. Okey, ada yang bagi pendapat bahawa untuk memiliki 51% share dalam sesuatu syarikat, mereka kena ada duit yang banyak. Okey, ini bukan tepat sangat. Okey, maksudnya katakan ada syarikat tu bernilai 10 juta. Untuk memiliki saham 51%, orang Bumiputera tu kena ada 5 juta lebih. Okey, untuk membeli saham dan menjadi membuat partnership dalam syarikat non-bumi yang Bumiputera yang baru ni masuk. Okey, sebenarnya tidak semestinya terjadi macam tu. Pasal kerajaan mengugut, mesetkan syarat, kalau tak ada Bumiputera dalam syarikat itu dengan memiliki 51% saham, dia ugut tak akan bagi lesen. Dengan itu, syarikat non-bumi itu akan risau, akan takut, dia tak boleh jalankan perniagaan itu. Itu adalah satu desakan diberi kepada syarikat non-bumi itu. Jadi syarikat tu suka tak suka, dia kena terima seorang. Kalau dia bayar 51% saham syarikat itu ke, tak ada ke, kena terima untuk meneruskan perniagaan mereka. Okey? Dan dalam agreement mereka kena setkan 50% saham tu dipegang oleh Bumiputera itulah. Itu yang maksud mereka. Bukan semestinya syarikat yang Bumiputera tu kena bayar 51%. Itu ke belakang cerita. Mungkin dia bayar 30% macam tu. Katakan dia kena, yang syarikat non-bumi tu kena carilah. Dia cari partner yang mana bayar lebih. Kalau tak ada orang nak bayar 51% pun dia kena terima untuk meneruskan perniagaan. Kalau tak, kerajaan ugut tak nak bagi lesen. Faham tak? Dia bayar kurang pun kena terima dan bagi dia share 51%. Ini semua adil ke? Ini bukan ke macam ni kejam sangat? Suka hati saja dia buat undang-undang. Oleh kerana dia ada kuasa, suka hati saja dia buat undang-undang. Dasar-dasar yang tidak adil macam ni. Semata-mata nak tunjukkan golongan Bumiputera, kerajaan prihatin pada mereka untuk memancing undi. Itu saja. Ini adalah konsep divide and rule. Memecahkan rakyat yang ada dalam satu negara, memecah belahkan mereka dan memanja-manjakan golongan majoriti. Itu adalah satu kaedah divide and rule untuk mendapat undi dalam sistem demokrasi. Itu saja. Ini biasanya akan dibuat oleh penjajah. Dulu kan British menjajah banyak negara kan. Masa tu dia gunakan kaedah ini. Dia tahu kalau semua rakyat negara tu bersatu dan menentang, susah untuk dia jaga. Jadi dulu British apa dia buat? Dia akan pecah belahkan rakyat negara itu dengan memperalatkan kasta, agama dan sebagainya. Okey? Dan apabila rakyat di negara itu sudah pecah belah, mereka tidak akan lawan serentak. Masa tu mereka boleh jaga dengan senang lah, boleh kawal dengan senang. Okey?
Dalam sistem demokrasi, apabila kerajaan memanja-manjakan golongan majoriti, jadi automatically golongan itu akan sokong kerajaan itu, jadi dia boleh menang pilihan raya dan teruskan kuasa pemerintahan dia. Okey? Tapi apa yang tidak adil dia buat, dia akan cekik darah golongan minoriti. Okey? Semua benefit yang didapat dengan nama hak istimewa Bumiputera, Ketuanan Melayu, semua benefit tu mereka dapat dari mana? Daripada yang bukan golongan itulah, yang non-bumi lah. Kerajaan akan curi daripada duit teks, okey? Pendapatan dalam dengan alam semula jadi, dengan setkan syarat-syarat yang tidak adil macam ni dalam perniagaan, okey, untuk sekat dengan menyekat kemajuan non-bumi dan mencekik darah non-bumi dan ambil hasil tu bagi kepada Bumiputera. Itulah sebenarnya yang kerajaan akan buat. Jadi fikir sekarang benda tu adil atau tidak. Kalau tak faham, fikir dengan cara yang saya cakap tadi. Letakkan diri awak dalam situasi itu. Kalau benda tu jadi kepada kamu ataupun bangsa kamu ataupun golongan kamu, awak terima tak? Bisnes yang awak mulakan, orang lain terus masuk jadi bos. Semua teks yang awak bayar, orang lain dapat benefit. So itulah kerajaan penyamun ini buat. Pasal satu dunia tahu kerajaan Barisan Nasional adalah satu kerajaan penyamun. Jadi ini semua agenda dia untuk memancing undi Bumiputera. Pasal Bumiputera dalam negara ini hampir 70%. Katakan dia memperbodohkan golongan Bumiputera ni dengan memberi benefit macam ni dengan cara yang tidak adil, dan mereka pun percaya benda tu kerajaan memang nak ambil perhatian terhadap mereka dan katakan mereka sokong, dan jadi dia dengan mudah dia boleh menang lah. Okey. Tapi fikir sendiri, kerajaan Barisan Nasional ni dulu-dulu dia juga curi khazanah orang Melayu. Hak milik orang Melayu yang benefit-benefit yang sepatutnya diterima oleh orang Melayu semua dicuri. Jadi fikir secara logik, kerajaan yang mengkhianati bangsa sendiri, mengapa dia nak kena bagi benefit macam ni? Kan dia tak hirau pasal bangsa sendiri. Itulah dia nak memancing undi, tak ada benda lain, dengan menggunakan kaedah divide and rule. Dia memanja-manjakan golongan majoriti dan mencekik darah golongan minoriti. Ini semua hanya kerajaan penyamun saja memerlukan elemen-elemen macam ini. So kalau katakan kerajaan itu memang kerajaan yang baik, yang kerajaan yang tidak berrasuah, dia tak perlukan benda-benda ini untuk menunjukkan dia sebuah kerajaan yang baik. Dia akan mendidik semua rakyat untuk memahami dari segi kemanusiaan. Dia akan ajar semua manusia sama saja. Semua hak harus diberi sama rata. Dia akan ajar rakyat untuk bertindak secara lebih adil. Bukan pasal Melayu bising nak minta hak lebih. Kalau minta pun pemimpin kena ajar mereka, kena mendidik mereka yang mana betul, yang mana salah. Ini semua berlaku terbalik. Pemimpin pergi mengasut mereka. Benda yang tidak adil mereka pergi cakap itu semua hak mereka. Mana ada hak macam ni? Bertindak tidak adil adalah hak ke?
Itulah golongan Bumi Putera, terutamanya orang Melayu lah. Orang Sabah Sarawak. Tak pernah saya tengok mereka bising pasal tuntut hak istimewa ke, mereka harus diberi layanan istimewa ke. Saya tak pernah tengok orang Sabah dan Sarawak buat. Tapi orang Melayu yang sering buat. Okey. Jadi orang Melayu kena faham, mereka ni golongan majoriti, hampir 50% dalam negara ni adalah orang Melayu. Itulah sebab kerajaan ni pura-pura nak mengambil perhatian pada mereka. Sebenarnya tidak. Okey? Kita ni kena faham, kita ni negara sedang menuju ke kehancuran. Okey, ini kaedah macam ni akan hancurkan negara. Okey, sekarang fikir sendiri yang mana kita nak. Ini negara kita. Awak nak selamatkan negara kita daripada penyamun ke, ataupun nak perangkapkan diri dalam perangkap yang mereka letak. Macam ni. Syarat-syarat yang tidak adil macam ni. Saya harap orang Bumi Putera, terutamanya orang Melayu, mula suarakan tolak apa-apa benefit yang diberi oleh kerajaan secara tidak adil. Demi keadilan, demi kebaikan negara. Itu yang saya dah sampaikan dalam video ni. Sekian, terima kasih.